Kembali bersiaran dalam Selamat Pagi Malaysia. Untuk slot pertama ini, kita nak berkongsi tentang teknologi hijau. Bacaan IPU kita dah pun hijau. Kita ni sesama manusia, sesama insan, sesama masyarakat di Malaysia ni harus mengamalkan teknologi hijau. Bukan sahaja kita boleh beli teknologi hijau, antara usaha-usaha yang murah. Contohnya 3R, reuse, recycle dan juga reduce. Kempen 3R itu adalah kempen yang sangat betul lah untuk kita kurangkan pencemaran alam sekitar, Mac. Jangan marah sampai jadi hijau je. Okay? Itu jadi hak. Jadi hak. Okey, jadi hari ini kita bersama dengan dua orang tetamu untuk berbicara lanjut tentang selamatkan bumi, amalkan hijau dalam kehidupan. Dua orang tetamu yang saya rasa telah ada ikon hijaunya bersama dengan mereka, bersama dengan Nick Tri merupakan pengasas Hijau Jaya dan juga Datuk Malik Noor merupakan Duta Eko. Ini namanya maskot Pokok Kia. Pokok Kia. Ya. Sebutan macam mana? Pokok Kia. Kia maksudnya budak. Kia maksudnya budak. Pokok Kia. Jadi budak pokok lah. Kanak-kanak. Ya. Sebab kita sarankan untuk daripada pendidikan untuk menyedari untuk alam sekitar. So daripada budak, daripada kanak-kanak. Bermula daripada kanak-kanak. Ya. Macam mana Nick melihat perkembangan teknologi hijau di Malaysia? Kesedaran kita terhadap teknologi hijau. Kalau mengikut kesedaran di Malaysia, saya rasa masih lagi perlu dipertingkatkan. Jadi kita nampak untuk ke belakang ni kita memang untuk kesedaran ni kita perlulah seperti kempen-kempen yang baru saja kita akan adakan satu gala dinner di Seremban, di tempat Kelab Seremban pada 30 hari bulan September. Gala dinner. Jadi kita menggalakkan banyak untuk pengusaha-pengusaha terutamanya dalam SME untuk datang untuk menyambut untuk event kita dekat untuk kesedaran alam sekitar ni. Jadi untuk kita punya tajuk tu senang saja, protect the earth and do protect the earth and do the best. Protect the earth and do the best. Lindungi bumi, lakukan yang terbaik. Laku yang terbaik. Kita tak nak paksa orang. Cuma apabila kita ingin mengajak orang untuk melakukan sesuatu, khususnya perkara-perkara sebegini, pasti kita perlu ada ikon. Jadi Duta Eko adalah Datuk Malik Noor. Jadi mungkin peranan dan juga apa yang Datuk akan lakukan untuk mengajak orang ramai. Kita akan turun padang daerah yang disebut tadi. Mungkin setiap minggu kita akan turun sama-sama dengan pengasas mempromosikan green life. Senang cakap green life lah, eco green. Pasal apa, nak memberi maklumat dan kesadaran pada penduduk-penduduk dunia bahasa besarnya green environment ni. Perlunya kita mengadakan bertemadun dengan green environment. Pasal apa, kalau kita tengokkan dengan penerbangan pokok sekarang tak ditanam balik, itu kerana tidak membantu alam kesihatan bagi kita. Jadi saya akan mempromosikan pergerakan-pergerakan sebagai NGO ni kan. Jadi pergerakan kesedaran perlunya ada green pokok setiap rumah. Macam saya kata tadi, antara perkara-perkara yang boleh menghijaukan bumi ini contohnya kempen 3R, iaitu yang tidak memerlukan kos, cuma kita memerlukan effort untuk mengasihkan sampah tersebut. Tetapi ada lagi satu segmen yang mana Nick sekarang perjuangkan, iaitu penggunaan teknologi hijau. Macam di awalnya tadi kita bincang ada mesin-mesin, ada solar dan sebagainya. Bagaimana Nick melihat perbezaan ini dari aspek kos? Sekarang masyarakat akan berkira-kira untuk membeli teknologi-teknologi yang mahal ini. Ya, betul. Daripada aspek kos, terutamanya memang kita boleh buat untuk kesedaran hijau melalui dengan percuma. Tapi lebih penting kepada pengusaha. Bukan individu. Pengusaha akan memain peranan penting di mana akan lebih melabur kepada teknologi hijau ataupun menambah ciri-ciri hijau dalam perniagaan mereka. Contoh, tak kira dia besar ke kecil. Contoh dalam office saja, setiap pejabat mesti ada paper yang tak guna, recycle. Kalau satu pejabat buat, tak banyak.
kalau setiap peniaga tu untuk mensarankan setiap pejabat tu akan buat recycle paper, okey, dia akan jadi banyak. Okey, dia akan jadi banyak. So jadi di mana Hijau Jaya akan memainkan peranan bukan saja daripada segi perniagaan tetapi lebih kepada pelaburan. Kita akan mempromosikan Hijau Jaya, program Hijau Jaya kepada pelabur-pelabur luar negara. Sekurang-kurangnya 30 negara akan kita tuju dan kita akan dapat dana daripada 30 negara untuk melabur Hijau Jaya dalam Malaysia. Antara contoh-contoh teknologi yang dipromosikan oleh Hijau Jaya? Ya, untuk sekarang ni kita sedang yang lebih kepada zero waste. Projek kita zero waste itu kita ambil saja daripada apa-apa sampah. Sampah yang terutamanya yang di mana kita pun kedengaran sampah dibuang daripada luar negara kepada negara kita. Jadi kita juga ada solusi juga di mana kita menjadi satu proses suatu sumber di mana boleh proses sampah ni jual balik kepada pasaran. Jadi keuntungan dia bukan jadi satu masalah. Dia akan jadi keuntungan. Betul. Sebab negara kita sebenarnya menjadi pusat sebenarnya untuk pembuangan. Ada beberapa perkara yang dihadapi dilemanya oleh Mestek sendiri. Tetapi perkara ini inilah penyelesaiannya mungkin untuk jangka masa panjang. Betul. Sebab kalau kita lihat sekarang masyarakat sudah semakin terkesan dengan keadaan yang berlaku di seluruh dunia. Pemanasan global dan sebagainya. Jadi bagi Datuk sendiri sudah terlibat dengan kita ambil sampahnya baru kita buang sampah balik. Kita recycle recycle macam sampah-sampah dia recycle tin kosong boleh buat timah balik, boleh buat jadikan satu daripada alat-alat rumah semua kita recycle balik. Sebab tu pengadaan hijau ni orang kena faham. Sebab tu kita semua memahami, kalau banyak orang belum memahami teknologi ni. Jadi sebab tu kita turun padang membuat mereka memahami dan menghargai sampah. Memahami dan menghargai sampah. Betul. Bagus perkataannya. Agak barulah. Memahami sampah. Kalau tak dihargai, dia tabur depan rumah. Tapi kalau dihargai, dikumpulkan, tong sampah ambil, kita berikan company nak recycle. Betul. Itu kita kena hargai. Sebab ada sebenarnya kalau kita lihat kesedaran masyarakat sekarang, mereka hanya melihat sampah itu sebagai buangan. Tapi bagi orang yang faham tentang keperluan sampah itu digunakan semula, jadi di situ balik. Itu yang menjadikan sampah-sampah buangan ini sebenarnya boleh memberi manfaat. Betul. Tidak ada istilah sampah sebenarnya. Betul. Kalau kita ikutkan berbanyak 34 juta rakyat Malaysia membawa sampah setiap hari. Plastiknya dengan cannya dengan botolnya terbuang gitu je. Tapi kalau satu company yang boleh recycle, alhamdulillah. Sebab tu company kita bergerak pada tahap kemajuan macam ini. 7 minggu lepas saya berkesempatan untuk melawat kampung saya sendirilah. Dalam keadaan berjerebu ini, masyarakat ataupun orang-orang di kampung atau siapa saja masih ada yang mengamalkan pembakaran terbuka. Dan kesedaran itu mungkin tak sampai lagi ke sana. Jadi sebagaimana sebenarnya dengan penggunaan teknologi hijau ni, kita nak terapkan kesedaran mereka bahawa kalau dah berlakunya keadaan jerebu ini, kita dah tak boleh buat pembakaran terbuka melalui penggunaan teknologi hijau. Saya rasa saya buat cadangan sebab bukan saja teknologi hijau dia sendiri akan buat manfaat. Saya rasa kita kena cantumkan mobile apps, iaitu aplikasi mobile di mana kalau ada berlaku saja pembakaran terbuka, dia boleh buat laporan pada apps tu. Jadi direct. Itu akan macam dia akan live. Dia akan setiap saat kita boleh dapat kesan dan boleh kerjasama dengan kerajaan setempat untuk buat sesuatu kempen dengan lebih berkesan. Jadi untuk dalam Hijau Jaya kita ada projeknya akan mengeluarkan sekurang-kurangnya 300 green apps. 300 green dalam 5 tahun dalam 5 tahun ni. Ya, dalam tempoh 5 tahun. Banyak dah. Ya, tak banyak. Kurang lagi itu boleh 10 tahun. 10 tahun 600. Tapi kesedaran masyarakat juga perlu. Mungkin apabila apps ini ada pun ada yang tidak menyedari kewujudannya. Jadi di situ peranan NGO dan Datuk pun jadi duta, promosi. Jadi pasal apa banyak orang tak faham app. Biasa orang kampung kita nak educated mendidik orang kampung faham app dan faham mana green hijau. Itu tugas kita untuk mendidik. Betul-betul kita NGO, kita tak bergaji tapi kita
berprihatin dengan rakyat Malaysia. Demi untuk kita menyedarkan masyarakat tentang kepentingan menjaga alam sekitar dan juga kepentingan teknologi hijau. Hijau Jaya bekerjasama dengan pihak mana lagi untuk selain daripada bekerjasama dengan NGO yang dalam Malaysia, kita juga bekerjasama dengan NGO luar negara. Jadi untuk mendapatkan satu promosi yang lebih merangsang. Jadi kebelakang ni kita boleh nampak daripada gerakan dunia, gerakan hijau dunia, kita boleh nampak kebanyakan pengasasnya berumur budak, kanak-kanak. Okey, so jadi kita akan lebih kepada untuk dapatkan NGO daripada luaran. Lepas tu kita kerjasama juga dengan SME lah. Okey, iaitu dalam bahasa iaitu IKS kan, industri kecil sederhana, yang di mana Malaysia merangkumi lebih kurang 80% IKS kecil. Sepatutnya daripada mereka dia orang akan membantu juga kalau setiap perniagaan tu menjadi hijau. Setiap perniagaan menjadi hijau. Itulah peranan Hijau Jaya untuk buat program, lebih banyak program juga untuk SMB untuk mengenali teknologi hijau. Jadi kita boleh nampak di Malaysia kita ada Cyberjaya, kita ada Putrajaya. Yang ketiga sepatutnya kita ada Hijau Jaya. Dan kita masih bersyukur sebenarnya Kuala Lumpur antara kota dan city di dunia yang masih ada banyak-banyak pokok. Alhamdulillah. Betul. Besar yang lain kan. Betul. Jadi bukan hutan batu saja. Bukan batu saja. Kita kena berkhidmat sebagai NGO untuk memahami berapa pentingnya pokok-pokok ni pada kehidupan kita. Bayangkan tanah padang pasir, tak ada pokok, tak ada rumput. Jadi tak ada memberi sumbangan kepada kita punya kehidupan. Mungkin Allah lagi maha tahulah. Jadi kita tapi kalau sini kalau tak ada pokok, tak ada apa, hanyut kita. Kita memerlukan oksigen. Benar. Jadi itulah perlunya untuk kita menyemai sifat dan juga sikap sayang ke alam sekitar dan dari peringkat bawah lagi. Kanak-kanak. Maka adalah pokok kia bermain peranan. Itu simboliknya sebenarnya. Ini untuk anda. Ini untuk anda. Terima kasih. Letak kita. Limited edition saja. Limited edition. Satu dunia cuma ada 500. Terima kasih. 500. Saya mendapat yang ke 500. Yang pertama. Yang pertama. Yang kedua. Simbol kita menyayangi pokok kia, tapi bukan pokok kia yang kita sayang. Pokok durian pun kita sayang. Pokok durian. Mungkin kata terakhir menyarankan teknologi hijau kepada masyarakat secara Jadi untuk Hijau Jaya, saya untuk sarankan semua pengusaha terutamanya di Malaysia, di mana untuk memain peranan dalam untuk menyedarkan masyarakat untuk kesedaran untuk hijau. Jadi daripada peringkat per peringkat kita sarankan supaya mereka pengusaha juga bermula daripada pejabat mereka, sehingga kepada teknologi yang hijau yang boleh diimplement dalam dia punya bisnes. Kita akan bantulah di mana daripada Hijau Jaya kita lebih kepada untuk membantu SME untuk ke teknologi hijau. Terima kasih. Terima kasih Nick dan juga Datuk Malik Noor kerana bersama dengan kami. Saya harapkan hasrat dan juga usaha yang dilakukan ini akan mencapai matlamatnya. Panjang perjalanan kita, bukan untuk jangka masa yang singkat sebenarnya, tapi projek untuk kita 30 tahun.